الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، yang saya muliakan tuan Musi Majlis, tuan-tuan dan puan-puan yang insyaAllah dirahmati, diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada pagi yang mulia ini kita insya-Allah mulakan dengan program ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah. Tadi bangun sembahyang subuh insya-Allah dan saya difahamkan oleh Cik Anwar tadi ada majlis baca Quran dan seterusnya majlis berdoa. Ini insya-Allah mudah-mudahan masuk dalam majlis-majlis yang mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berlari tuan, lomba nak cari redha Allah. Dan ada juga manusia yang berlari nak cari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Taala memberi kekuatan kepada kita seperti mana kita ucap apabila kita dengar laungan azan, hayya 'alas salat dan hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi pada pagi yang mulia ini tuan-tuan, hari raya, hari Jumaat ni hari raya. Kita dah nampak besar hari raya itu pada hari raya Aidilfitri dan Idul Adha. Sebenarnya hebatnya agama Islam ni, Allah Ta'ala kurniakan hari raya every week, tiap-tiap minggu. Hari raya pada kita berlihat kepada makan minum berhias. Tetapi maksud hari raya ini maksudnya keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita faham Idul Fitri itu maksudnya kembali kepada fitrah. Kita faham pagi raya mesti pakai baju baru. Sebab itu kedai raya pun sudah tutup tempahan. Maklumlah setiap orang hantar pakaian 5-6 pasang seorang. Kalau 5 anak beranak, 5 kali 5 berapa? Itu yang menyebabkan pening, bukan lain. Pening bukan pening sebab apa? Pening sebab kira duit banyak sangat. Jadi pada pagi ini tuan-tuan, izinkan saya, sebenarnya tak minta izin nak ada hadis ni, tapi itu kata bicara yang merendah diri. Sebab orang kita ni mudah sangat rasa tersentuh. Sebab orang kita ni biasanya balik dia dulu umur balik 15. Lepas tu kerajaan naikkan 55. Lepas tu naik 56, naik 58, sekarang umur balik 60. Lepas tu ramai di masjid-masjid, tak maaf lah, orang pencen. Tapi tak apalah, alhamdulillah datang. Tapi yang bukan pencen tak datang-datang tu yang kita risau sikit. Bukan sebab apa? Sebab jelah risau tentang saudara seagama ni juga iman tuan-tuan. Bukan yang kita jaga tepi kaya orang, tapi sebab tu ramai orang silap faham. Jangan jaga tepi kaya orang, tak betul sebenarnya. Kena jaga juga tepi kaya ni juga. Sebab apa nama ni je lah, itu dari segi nasihat nasihat. Hadis Nabi yang saya baca pada pagi ini, insyaAllah tuan-tuan pun dah sedia dengar saya yakin. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala irtanim khamsan qabla khams syababaka qabla haramik wa sihhataka qabla saqamik wa ghinaka qabla faqrik wa faraghaka qabla sughlik wa hayataka qabla mautik atau kama qala. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak pakcik dia yang bernama Abbas. Abdullah bin Abbas ni merupakan orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Orang yang
didoakan oleh Nabi supaya dia jadi faqih. Faqih ni hebat dalam bidang ilmu dan takwil, mana tafsir. Jadi sebab tu tuan-tuan kita, tadi saya dengar doa dia, alhamdulillah bagus. Berdoa, doa ni ibadat. Sebab tu kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita perhati, bangun tidur sampai tidur balik, Nabi SAW ajar kita dengan pelbagai doa-doa. Kalau perasan, insyaAllah nak tidur ada doa, bangun tidur ada doa, masuk bilik air ada doa dan sebagainya, ada doa diajar oleh Nabi SAW. Daripada perkara kecil sampai kepada perkara besar, iaitu apa? Masuk bilik air kecil je. Sehingga memerintah negara pun Nabi SAW ajar. Supaya apa? Supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jangan kita ingat kita ni nak selamat di dunia saja. Kita nak selamat di akhirat. Dan selamat di akhirat itulah yang selalu kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita dengar doa tu suka Tuan Imam ni. Tuan Pengurusi, apabila kita pergi majlis tahlil kan, tak lama lagi nak makan tu. Amin. Kalau baca doa tu kan, dan tak perasan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, cuba tengok muka imam. Imam baca pun nampak lain senyum dia. Sebab tu menakutkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, minta doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Boleh sendiri. Wa qina azabannar. Kalau boleh balik kita pun tengok takut. Tapi oleh kerana tak lama lagi nak makan, senyum. Jangan di sini lah Pak Air. Tapi tak apalah tu. Jadi Nabi SAW bersabda daripada Abdullah bin Abbas ni, Rasulullah kata apa? Rebuklah 5 perkara sebelum 5 perkara. Rebuk. Nabi maksud rebuk ni maksudnya bersungguh-sungguh. Kita tuan-tuan, ya Allah, anak nak masuk SPM. Saya tak kata orang lain, saya si Anwar betul-betul minta anak dapat result yang semula. Alhamdulillah. Beritahu apa? Belajar sungguh-sungguh, kamu je. Demi masa depan, kamu je. Kita dah fikir kalau tak lulus SPM, tak lulus SPM ada. Berapa ramai tuan-tuan tak lulus SPM kaya daripada kita? Kamu kaya SPM tak berapa, kita lawan. Kereta ada berapa? Bini orang malam lah, kereta tu. Sebab ayat Malaysia ni banyak yang ada kereta lebih dari satu. Di Asia, negara Asia yang paling banyak orang ada kereta lebih dari satu Malaysia. Lepas tu ditambah-tambah kalau tuan-tuan pergi, masalah utama ialah masalah parking. Kan pasal nak kalau taman kan, developer pun apa? Developer lah, apa ni? Pemaju pula tak faham, buatlah parking. Awak macam di Putrajaya. Sepatutnya sekarang ni taman perumahan kena ada tempat parking awam pula katanya. Sebab setiap orang sekarang kereta tak ada lagi, mungkin setiap rumah ada pas pula. Jadi maknanya tuan-tuan, sekarang rumah di Malaysia ni alhamdulillah nikmat rezeki yang Allah Taala bagi. Saya tengok macam saya di IPG maktab kan, dulu panggil maktab, sekarang orang panggil Institut Pendidikan Guru. Masya Allah tuan-tuan, belajar. Dulu kancil, sekarang ada bawa, kalau masa cuti balik ada bawa Camry ke? Camry ada, Toyota Altis yang baru ada. Yang baru ni pun apa? Saya pun tak, mesti pun. Ayah saya satu hari datang, dia kata tengok kereta belajar lebih baik, boleh besar pada kereta pensyarah. Ayah saya tengok. Jadi anak-anak kena datang. Budak, bila kita tanya bukan apa, sebab nak bukan apa, kata dia bukan nak tunjuk mewah. Sebab zaman sekarang ni keselesaan. Kereta, kalau anak-anak perempuan lebih baik naik kereta sendiri daripada naik taksi ke, naik apa ke, takut. Jadi Rasulullah suruh rebuk dan rebuk ni maksudnya bersungguh-sungguh. Macam orang nak berebut pada dunia. Sehingga bergaduh tuan-tuan main bola. Conteng bas, bakar bas, Masya Allah. Kerana nak berebut piala. Piala yang dinamakan dengan nama manusia. Nama piala itu nama yang tidak beri manfaat di akhirat. Kan begitu? Piala dunia, manfaat apa di akhirat? Sebab di akhirat kita nak piala akhirat. Sebab tu kita sekarang sedang berlaku ni. Sedang berlaku dengan watak masing-masing. Saya watak saya, tuan-tuan watak tuan-tuan. Skrip dah Allah Ta'ala sediakan. Kameramen ada, iaitu malaikat-malaikat yang memperhatikan kita. Dan tak lama lagi kita akan dihadiri di suatu festival
Tapi bukan festival filem. Festival nama dia Mahsyar. Di sana tu kita akan diadili oleh hakim yang maha adil. Hakim yang ada di dunia ni tuan-tuan, dia ada dua. Sama ada hakim yang nak masuk syurga ataupun hakim yang menyembah neraka. Hakim Allah maha adil. Tak ada satu pun dan ada Allah yang akan tak dapat lihat. Semua benda akan Allah Ta'ala pertontonkan di akhirat kelak. Rada manusia, Allahu Akbar. Rada manusia tuan-tuan, itu bukan rada manusia. Sebab tu kata tuan tak jumpa cari sampai sekarang. Sebab manusia, kita minta Allah jumpa, insyaAllah mudah-mudahan sama ada hidup atau mati. Kalau hidup, Alhamdulillah. Kalau mati, mereka tu mati syahid. Yang mati itu kalau mati, yang muslim itu insyaAllah mati syahid. Syahid akhirat nama dia. Cuba bayangkan kalau dia mati itu, berapa ramai yang berdoa pada dia tiap-tiap hari. Berdoa bagi Fatihah yang muslim lah. Yang muslim Allah Alam. Pada kira ni bagus lah tu. Sebab ramai yang berdoa. Kita ni, waktu baru ni saya dengan satu ustaz pergi ke kubur di Kuala Lumpur lah. Inas ziarah kubur sahabat. Sebab itu hari waktu dia dikebumikan tidak sempat nak pergi. Jadi kami pun pergi orang sembahyang di atas kubur. Jadi balik daripada tu, sahabat saya tanya, Syekh, itu nanti bila mati ada tu datang sembahyang kubur gitu. Saya kata dia mudah-mudahan ada. Begitu. Baik. Sebab tu kita ni tuan-tuan mati nanti itu wasiat supaya jenazah dihantar ke masjid, kan gitu biasanya. Tapi waktu sebelum mati tak ke masjid, si uzur saja. Kamu muslimat lah, muslimat tak masalah uzur yang lelaki. Tapi bukan di sini tempat lain. Tapi kalau kita cakap begitu, ada orang kecil hati. Lepas tu ustaz ada bercakap, tapi TV dia hati-hati. Betul kat kita tak hati-hati. Filem kutuk kita tak hati-hati. Filem dia beli tuan-tuan, bukan main kutuk kita. Boleh 17 kali tengok. Cuba tengok Musam Jalu, bukan main, di hina ni. Musam Jalu raja pun dikudakan oleh Sa'diyah. Kenal Sa'diyah? Bapak tak kenal. Tak kenal Sa'diyah. Pelakon Filipina kenal. Sekarang cerita 3 yang hebat di sini. Korea, Indonesia, Filipina. Tak ada? Tak tengok? Malu saya. Jadi Nabi suruh rebut, tuan-tuan. Rebut ni maksudnya bersungguh-sungguh 5 perkara. Yang pertama, muda sebelum kau tua. Allah. Depan saya ni, maksud saya sendiri pun dah tak muda dah. Ada yang muda ni. Dah habis dah waktu muda, tuan-tuan. Cita-cita tu nak boleh ganti dengan isteri muda, malam lah. Usia dia cerita. Tak takut nak jawab. Takut nak jawab tu tanda takwa, insyaAllah. Jadi muda dah berangsur kita. Cuma kita boleh ingat balik waktu muda tu kita buat apa. Main bola, main basikal, main dulu tak juga. Main motor, main apa-apa saja aku masih muda. Main pondok-pondok, masih muda. Pergi ngai, macam-macam waktu muda. Jadi Nabi suruh sebab orang muda ni dalam Islam hebat tuan-tuan. Ranking dia nombor 3. Nombor 3 ranking dia yang akan dilindungi oleh Allah di akhirat kelak. Nabi kata apa? 7 kumpulan yang akan dilindungi oleh Allah di akhirat kelak. Yang pertama, imam yang adil. Imam ni bukan imam sembahyang, pemimpin yang adil. Yang kedua, kedua pemuda. Pemuda yang hati dia ni nak kepada alam. Sebab tu kita kalau tengok orang-orang muda, Allah. Saya baru ni ke Melaka. Alhamdulillah, saya ni peminat Ustaz Azhar itu. Kalau dia datang sini, anak saya selalu beritahu Allah. Oh ni dia ke Melaka. Negeri Sembilan Allah Alam. Kata dia tak boleh masuk. Ustaz pula tak boleh masuk. Artis boleh tak? Ustaz tak boleh. Ustaz Azhar itu bersyarah di Kuala Sungai Baru. Masya Allah, saya tengok ramainya budak-budak muda datang. Alhamdulillah. Kita tuan-tuan, puan-puan, kalau anak-anak kita yang muda-muda yang belajar universiti, baik dia ataupun di college ke apa ke, telefon kita, mak, ayah tahu tak mak,
mak ayah saya di mana, saya di masjid, di surau, di majlis agama, apa perasaan tuan? Sejuk lah, sejuk patut tekan perut kan. Suami tengok, pasal nak lagi tu. Kamu itu? Rasa sejuk, mana rasa suka, yang itu. Alhamdulillah, itu menunjukkan anak tu anak yang soleh. Sebab tu nak jadi anak yang soleh senang je. Kita semua ni ada peluang menjadi anak yang soleh. Tuan daripada tadi saya dengar Syekh kita doa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Orang yang berdoa untuk ibu bapa dia, insya-Allah dia anak soleh kan. Sebab Nabi kata apa? Apabila mati seorang anak Adam, terputuslah segala amalannya kecuali 3. Yang pertama, sedekahun jariyatun dia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang dia buat. Yang ketiga, doa anak-anak yang soleh. Dan mudah-mudahan kita menjadi aset sebagai anak yang soleh kepada ibu bapa kita. Tetapi sebelum kita nak agak anak kita dulu. Kita dulu. Sebab tu kita kan kalau dalam hal benda tak mahu mati kalau tak tinggal harta benda lah. Saya tanya orang-orang yang kerja pagi petang siang malam ni sebab tu. Dia kata Ustaz, nanti kalau dia mati senang sikit anak dia. Betul? Tak salah. Dari segi Islam Nabi suruh macam tu. Nabi suruh tinggalkan apa nama ni, kalau dia mati dalam anak-anak dia, isteri dan anak-anak dia dalam keadaan berada, jangan tinggalkan anak isteri kalau mati dalam keadaan tak berada. Itu Nabi suruh, tetapi kena ikut syariat kan. Jadi balik daripada hadis ni, muda sebelum tu. Jadi kita ni dalam perampaknya macam tapi waktu muda. Okey. Jadi tinggal yang kedua pula ada. Apa dia? Sehat sebelum sakit. Sehat sebelum sakit. Ini sehat ni dia datang tak? Dia datang kerja sehat. Kalau tak datang kerja dia MC. Ataupun sengaja cari MC. Tak datang kerja. Kau macam ni kan Pak Ain. Sehat sebelum sakit. Sebab tu ni saya ada jumpa seorang haji tu. Mikrofon dia macam dia biasa. Mikrofon yang digunakan oleh penyanyi tuan-tuan. InsyaAllah. Dia mikrofon ni kalau masjid bukan dia okey ni. Bagus. Masjid kita pergi tak dengar. Janganlah kita pergi tu pun tujuan tak nak dengar. Jadi 2 kali tak dengar. Kan gitu. Cuma pergi berhati. Kalau ambil mikrofon masjid situ je. Duit banyak. Belilah mikrofon besar-besar sikit supaya bila kutubah di laut, kutubah di ucap tu bunyi macam suara bass ke apa? Yang bunyi yang nyanyi tu. Yang nyanyi tu dia nyanyi tak sedap mana. Tapi oleh kerana Allah Alam dengar. Ini tidak ada suara imam tu dengar tak ada. Sebab pasal kita pula ambil keputusan tak payah dengar. Kalau itu muslimat. Ibu tanya suami Islam, apa isi kutubah ini? Balik nanti petang nanti tanya suami Islam, isi kutubah ini apa dia? Senyap dia tu tak? Wabah tidur ke tak? Takwa. Sebab imam suruh bertakwa. Cuba tanya balik ni. Buat amur sikit. Saya, abang ni dah lama pergi masjid hari Jumaat. Saya sunat je pergi Jumaat, abang wajib. Tapi saya tak tahu juga apa isi kutubah. Suami pun balik beritahu ini. Alhamdulillah. Minggu depan tanya ni. Alhamdulillah. Minggu ketiga tu bro, imam beritahu keistimewaan poligami. Minggu keempat tak tanya lah. Itu kan gitu. Itu kan tuan-tuan alamat lain. Jadi tuan-tuan, maka sehat sebelum sakit. Alhamdulillah. Kita sakit sehat ni buat ibadat lebih afdal daripada sakit. Waktu sakit kena buat juga. Sebab tu dalam Islam ada sembahyang duduk, sembahyang